Hai, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke kelas bersama dengan saya Cikgu Umi. Okay, hari ini saya nak buat sedikit pengenalan tentang subjek RBT tingkatan 2. Okey, sementara tu saya nak ucapkan selamat maju jaya untuk pelajar saya tahun ni, iaitu tahun 2021. Semoga video yang saya buat ini bermanfaat untuk awak semua. Okey, seterusnya saya akan membaca sedikitlah pengenalan bagi isi kandungan buku teks. Kita tengok sama-sama. Okey, tajuk dia buku teks ni. Okey, ini ialah buku teks RBT. Jangan keliru dengan buku teks seni visual pula dia, sebab dia hampir sama saja dia punya cover dia. Okey, kamu sekiranya kamu sudah ada buku digital, kamu juga boleh terus buka kepada isi kandungan. Okey, kalau ikutkan apa yang saya paparkan, untuk reka bentuk teknologi tingkatan 2, kamu akan mempelajari dua topik, dua bab, iaitu yang pertama, penyelesaian masalah secara inventif, dan yang kedua ialah aplikasi teknologi. Okey, penyelesaian secara inventif ni dia ada 3 tajuk di bawahnya. Yang pertama, pengenalpastian masalah. Yang kedua, analisis fungsi. Dan yang ketiga, perjangkaan fizikal. Okey, dekat situ kamu akan lihat banyak tajuk sub-sub topik di bawahnya. Okey, seterusnya kamu akan lihat kepada bab yang kedua, itu aplikasi teknologi. Okey, aplikasi teknologi kamu tengok kepada 2.1, iaitu teknologi pembuatan. Okey, di bawah teknologi pembuatan dia ada 10 subtopik, iaitu yang pertama, mengenal pasti teknologi, menghuraikan, membanding beza. Okey, kamu boleh tengok dekat paparan skrin, membanding beza, membuat lakaran model 3D, menganalisis lakaran, membuat acuan dan sebagainya. Okey, dan yang seterusnya di bawah aplikasi teknologi ada tajuk yang kedua, iaitu reka bentuk mekanikal. Okey, reka bentuk mekanikal ni dia ada 7 subtopik di bawahnya, kamu boleh baca. Okey, seterusnya kita masuk kepada tajuk yang ketiga, itu reka bentuk elektrik. Okey, reka bentuk elektrik ada 8 subtopik, manakala reka bentuk elektronik ada 8 juga subtopik. Dan seterusnya reka bentuk aquaponik. Okey, di sini reka bentuk aquaponik dia ada 8 juga subtopik. Dan akhir sekali reka bentuk makanan dia ada juga 6 subtopik. Okey, kesemua topik-topik ini kamu akan mempelajarinya bersama dengan saya. Mungkin juga akan ada, sebenarnya bukan mungkin, tetapi kamu juga akan diwajibkan untuk membuat kerja khusus. Walaupun kelas secara online, wajib untuk menghasilkan kerja khusus dan hantar kepada saya. Kalau kamu tengok di sini, pendahuluan dia ialah, okey, buku ini diolah dengan teliti dengan menekankan kemahiran berfikir, kemahiran teknologi, maklumat dan komunikasi, serta kemahiran membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian agar murid dapat menguasai kemahiran yang diperlukan. Okey, penyelesaian masalah secara inventif. Okey, slide yang saya paparkan ialah daripada Kementerian Pendidikan Malaysia. Okay, kamu boleh tengok sebenarnya dia daripada DSKP. Berbalik kepada slide yang disediakan oleh KPM, bab 1, penyelesaian masalah inventif. Ini ialah slide yang berdasarkan daripada DSKP. Okey, isi kandungannya ialah penyelesaian masalah secara inventif, iaitu ada 3 bahagian, iaitu yang pertama, mengenal pasti masalah, analisis fungsi, dan yang ketiga adalah percanggahan fizikal. Okey, kalau kamu tengok di sini, macam mana cikgu-cikgu menilai awak semua berdasarkan TP itu tahap pencapaian 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey, yang pertama sekali awak boleh lihat di bahagian standard pembelajaran.
murid boleh mengenal pasti masalah, bukan inventif dan juga inventif. Okey, di sini macam mana saya sebagai cikgu menilai awak sama ada faham atau tidak faham. Okey, yang pertama kita mungkin menggunakan kelas Google Meet. Okey, cuma kelemahan Google Meet ni saya tidak dapat melihat muka awak secara keseluruhan. Okay, bila saya membuat penilaian menggunakan Google Meet, saya mestilah nampak ataupun mendengar suara awak menjawab soalan tersebut. Okay. Penilaian yang kedua, saya boleh juga menggunakan penilaian secara bertulis, iaitu Google Form. Cuma bila kita menggunakan Google Form ni, kualiti penilaian tu saya tak bolehlah nak beri penilaian yang lebih tinggi sebab kita tak bersemuka. Okay? Berbanding dengan Google Meet, kita buat penilaian secara bersemuka. Okay, dan yang ketiga, menerangkan proses masalah, bukan inventif dan juga inventif. Okay, menerangkan proses ni sama ada kamu menerangkan secara audio ataupun visual ataupun menggunakan rakaman video, ataupun kamu juga boleh menggunakan secara bertulis. Tetapi macam yang saya cakap tadi, berbanding dengan rakaman video, rakaman suara, penilaian tidak boleh diberi lebih tinggi lah kalau kamu hanya menghantar secara dokumen atau latihan bertulis. Okay, bertulis ni pencapaian yang paling tinggi pun saya boleh bagi sehingga TP3 sahaja. Okay, melainkan awak membuat kelas online bersama dengan saya dan saya nampak, saya boleh lihat awak sedang menulis atau awak sedang mencatat. Okay, itu kita dari segi penilaian lah. Okay, cadangan aktiviti ni okay, macam sekarang saya buat rakaman video, kita berbincang ataupun awak berbincang secara berkumpulan, sama awak juga boleh berbincang secara dalam talian, membina carta konsep dan juga membuat pembentangan. Okay, inilah wajib. Seperti kelas tahun lepas, saya juga meminta murid untuk menghantar rakaman video dalam talian. Okay, seterusnya, okay, ini adalah analisis fungsi. Okay, sama juga ke murid. Okay, kamu semua hendaklah membuat hubung kait antara produk dengan objek dari segi fungsinya. Okey, nanti saya akan terangkan menggunakan video macam mana cara untuk menerangkan fungsi objek tersebut. Okey, melukis sistem fungsi. Okey, ini saya akan buat secara latihan bertulis ataupun kamu akan hantar melalui Google Form, Google Classroom ataupun menggunakan Words dan sebagainya. Okey. Dan yang seterusnya, membina model fungsi. Okay, ini ialah kita masuk kepada projek. Dan yang seterusnya, percanggahan fizikal. Okay, sama sahaja, semua itu berpaksikan kepada murid. Awak perlu membuat kita kata apa, penerangan ataupun membuat aktiviti. Seterusnya kita semua rujuk pada buku teks, iaitu muka surat 1, iaitu setiap masalah ada penyelesaiannya. Okey, untuk menyelesaikan sesuatu masalah, kita kenal pasti masalah tersebut, kemudian mencari beberapa jalan penyelesaian. Okey, selepas kamu telah mendapat jalan penyelesaian, kita kena teliti dahulu. Okey, barulah kita menggunakan jalan tersebut sama ada sesuai ataupun tidak. Okey, kemahiran berfikir secara inventif adalah antara komponen penting dalam abad ke-21. Okey, murid harus mampu berfikir secara kreatif, menganalisis masalah. Seterusnya, kalau kamu tengok situasi di dalam buku teks, okey, kamu tengok yang gambar ni, tiada lagi masalah untuk orang yang tinggi seperti saya duduk di atas kerusi. Manakala yang budak lelaki ini, pula kaki saya boleh menjejak lantai walaupun saya rendah. Okey, sebab kita tengok kepada kerusi tersebut. Seterusnya, mengenal pasti masalah, bukan inventif dan inventif, iaitu menerangkan proses penyelesaian masalah bukan inventif. Okey, situasi ini ialah pisau tumpul untuk menyaing ikan. Pisau perlu diasah menjadi tajam. Okey, masalah dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Pisau tumpul, kita asah. Bila asah, selesai masalah.
Yang kedua, penutup balang kuih yang tidak ketat menyebabkan biskut lemau. Penutup balang kuih ditambah baik namun timbul pula masalah baru iaitu penutup pula terlalu ketat. Hal ini contoh masalah inventif sebab walaupun dah tukar penutup tersebut, tetapi dia masih lagi ada kesan sampingan penutup pula ketat. Jadi, kedua-dua situasi mempunyai masalah. Seterusnya, kita lihat kepada masalah bukan inventif. Yang ini kita akan next pada slide seterusnya. Penerangan ini lebih detail. Saya nak kamu lihat dan tonton, kita bandingkan masalah inventif dan juga masalah inventif. Masalah inventif dan juga masalah bukan inventif berdasarkan video ini. Sekarang ni kita tengok perbandingan kepada kerusi apa yang dikatakan dengan masalah inventif dan juga masalah bukan inventif. Yang pertama sekali kita mencari permasalahan. Murid yang tinggi memerlukan kerusi yang lebih tinggi supaya dia duduk dengan lebih selesa, manakala murid yang lebih rendah dia memerlukan kerusi yang boleh diturunkan untuk menjadi rendah. Kita ambil satu kerusi contoh, kerusi IKEA. Kalau kamu tengok kerusi ni, dia ialah statik, tidak boleh berubah. Orang yang tinggi tetap hanya boleh duduk dengan keadaan yang sebegitu. Kita tengok kerusi yang kedua. Kalau kamu tengok kerusi yang kedua, dia mempunyai kelebihan kerusi yang boleh di-adjust mengikut ketinggian dan juga kerendahan pada masa yang sama, iaitu dengan hanya menekan dia punya picu dia, tarik jadi tinggi. So sekarang ni cikgu nak berikan sedikit contoh macam mana kita nak mengenal pasti masalah pada suatu produk tersebut. Kita tengok pada contoh yang pertama, itu kita balang kuih. Balang kuih ataupun kita panggil bekas yang sesuai untuk kita isi sebarang cecair atau liquid. Bila kita isi sebarang cecair, apa yang saya kenal pasti masalahnya, bila kita tutup rapat, macam ada kesukaran untuk kita membukakan. So, kerja yang macam ni. Tapi, saya jumpa satu lagi produk. Bagi saya, ini penyelesaian masalah yang membuka balang secara remeh. So, saya jumpa satu lagi solution. Bekas untuk treatment wax ni. Fungsi dia hampir sama. Membuka dan menutup. Tapi dia ada satu lagi function yang lebih menarik, iaitu dia buka secara flip. Lebih mudah. Kalau contoh kita nak pegang wax, kita pegang dan kita terus boleh tutup. Lebih mudah. Berbanding buka dengan tangan yang kotor yang ada wax, kita terpaksa tutup semula. Berbanding option yang kedua, bekas yang lebih menarik, buka pun boleh, dan sekiranya tangan kita dalam keadaan yang kotor atau berminyak, buka dan flip sahaja. Jawapan dia ialah apa dia? Jawapan dia ialah kerusi itu ialah masalah inventif. Inventif. Penutup tadi juga masalah inventif. Cuba lagi. Kita masuk kepada kamu boleh rujuk buku teks pada muka surat. 3. Mengenal pasti masalah bukan inventif dan juga inventif. Apakah masalah bukan inventif? Dalam kehidupan seharian, kita sering berhadapan dengan pelbagai situasi yang memerlukan kita membuat pilihan. Hasil daripada keputusan pemilihan memberikan satu pengalaman baru dalam membina pemikiran yang matang. Kadang-kadang situasi seperti itu memaksa kita menyelesaikan masalah
tersebut dengan pantas. Contohnya, sebelum memasak kita perlu menyediakan bahan mentah. Bahan mentah tersebut perlu dipotong. Okey, sebelum masak, okey, cikgu terangkan dengan bahasa saya. Sebelum masak, kita perlu sediakan bahan mentah. Okey, contoh seperti ayam. Ayam perlu dipotong, perlu dibersihkan. Jadi, keperluan utama ialah pisau. Jika pisau yang digunakan tumpul, maka sudah tentulah kerja-kerja memotong akan mengambil masa yang lama. Okey, saya ulang balik. Permasalahan ialah pada pisau. Jika pisau tumpul, maka sudah tentulah kerja-kerja memotong mengambil masa yang lebih lama. Okey, cikgu bagi awak dalam beberapa minit untuk awak baca balik di sini. Okay, kita tengok dia punya awan, situasi kehidupan seharian, berhadapan dengan pelbagai situasi, keperluan dalam membuat keputusan. Okey, sekarang ni kamu di dalam situasi membuat keputusan. Dalam masalah ini, masalah yang kena pasti ialah pisau yang tumpul. Okey, penyelesaiannya adalah dengan mengasah pisau tersebut sehingga tajam. Kemudian barulah kerja-kerja memotong dan mengiris dapat dilakukan dengan mudah dan cepat. Kaedah penyelesaian bagi masalah ini langsung tidak mewujudkan kesan sampingan. Okey, kenapa dia tidak wujud kesan sampingan? Masalah selesai. Pisau tumpul, kita asah, pisau menjadi tajam. Tanpa ada kesan sampingan, masalah sudah selesai. Okey, kita mungkin, cikgu fokus kat sini. Kita mungkin boleh mengandaikan bahawa mata pisau tersebut sumbing. Maknanya ada rosak lah. Okey, sedikit ataupun bengkok atau mungkin juga ketajamannya dapat mendatangkan bahaya terhadap tangan pengguna. Okey, andai semua itu berlaku, kita tengok by di sini. Alatan tidak berfungsi dengan baik. Ini untuk situasi pisau tadi sumbing ataupun rosak. Masalah dikena pasti. Okey, proses penambahbaikan. Alat dapat digunakan semula dan tiada kesan sampingan. Okey, ini ialah untuk masalah, bukan inventif. Tetapi kalau situasi ini tadi, mata pisau tersebut sumbing, itu bermaksud sudah rosak. Atau bengkok bermakna kalau tidak boleh diperbaiki, masalah itu inventif. Kita perlu buang dan membeli yang baru. Awak tengok cara-cara mengasah pisau dengan betul. Cikgu ambil dekat YouTube. Lurus mata. Tumpul sebab masak saya betul tumpul. Paper ni mainstream, lagi mainstream. Pakai tangan kau. Rek. Kaki. Ya Allah, tajamnya. Saya dah cubalah buat. Bagi tumpul dulu. Dah tak masuk. Betul memang. Ni dulu tengok. Kau seorang lah. Seorang. Masuk. Adik-adik tengok abang buat macam mana. Supaya boleh belajar. Hari tumpul. Tumpul ni. Kuat ni. Memang kuat. Habis apa? Tumpul. Tumpul. Try kat jari pula tengok. Masalah bukan inventif. Okey, masalah bukan inventif ialah kerana masalah itu dapat diselesaikan tanpa kesan sampingan. Jadi, pisau tadi ialah masalah bukan inventif. Okey, cikgu ulang semula. Kerusi tadi ialah masalah inventif kerana kerusi perlu ditukar. Dan maksud yang kedua, penutup botol tadi juga masalah inventif kerana perlu ditukar baharu. Dan yang ketiga, pisau ini masalah bukan inventif kerana hanya perlu diasah tanpa perlu menukar baru. Okey, cikgu harap slide ini kat sini boleh membantu awak dalam memahami apakah itu masalah inventif dan juga bukan inventif. Okey, yang ini cikgu bagi contoh yang terakhir. Okey, kamu semua boleh lihat di dalam buku teks muka surat 4. Masalah inventif. Okey, cikgu tolong fokus. Okey, masalah inventif ialah masalah yang mempunyai kesan sampingan apabila usaha penambahbaikan berlaku. Okey, contohnya seperti di dalam rajah berikut.
Okey, meja yang pertama ini, meja tidak dapat menampung berat beban. Beban ialah beban lah, benda. Manakala meja di sebelah kanan, kaki meja perlu digantikan dengan kaki besi supaya kaki meja tersebut kuat. Okey, masalah selesai. Tetapi, darjah 1.1.3, bila dia menggunakan kaki kayu, meja tersebut ringanlah sebab dia kayu. Okey, apabila dia tukarkan kepada kaki besi yang ini kaki besi, jadi memerlukan tenaga 4 orang lelaki yang diperlukan untuk mengalihkan meja yang berkaki besi selepas penambahbaikan. Itu bermaksud meja kayu memang ringan tetapi tak tahan, tidak boleh menampung beban buku yang banyak. Okey, yang ini situasi pertama. Ini situasi kedua. Tak ada pen. Okey, selepas yang pertama tadi, meja kayu, okey, memang dia ringan tetapi dia senang sukar untuk menampung berat beban yang tinggi. Manakala apabila meja tadi ditukar kaki besi, okey, permasalahan ni ialah meja menjadi berat dan memerlukan tenaga lebih daripada 2 orang. Okey, jadi ini bermaksud masalah ini ialah masalah inventif. Iaitu proses penyelesaian masalah inventif. Tengok di sini, proses penyelesaian masalah inventif banyak digunakan dalam industri. Masalah ini yang timbul dalam industri akan diubah suai mengikut cadangan penyelesaian masalah secara inventif. Maknanya, sekira masalah itu dapat dikenal pasti dan boleh diperbaiki, jadi dia akan perbaikilah untuk menghasilkan produk yang lebih berkualiti. Okay, cikgu bagi awak tengok sekejap. Okay, sebenarnya apa yang saya nak ialah awak boleh memahami konsep inventif dan buku inventif dan boleh mengenal pasti masalah dan mencari penyelesaian yang betul. Okey. Terima kasih kerana bersama saya pada hari ini. Okey, sebelum kelas tamat, jangan lupa isi kehadiran di Google Form dan layari site sekolah sama ada untuk kamu download buku teks untuk mencari latihan atau untuk memasuki grup Google Classroom. Okey, sehingga berjumpa lagi kelas yang akan datang. Jangan lupa like dan juga subscribe untuk mendapat notifikasi yang terkini daripada saya. Bye-bye.